أستغفر الله العظيم لي ولوالدي أصحاب الحقوق الواجبات علي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ونتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه واتباعه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبعد. Alhamdulillah, terus tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kita dengan agama yang benar, yang telah menjaga kehidupan kita sampai saat ini kita kekal sebagai insan muslim di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan kita melangkah ke rumahnya buat menambah saham untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasihi Tuan Imam dan Nazir As-Saf Pentadbir dan Masjid, Salih Fadilah para ustaz muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita masih melihat huraian atau kupasan Syekh Mahmud Syatib mengenai sikap manusia yang masih sama ada sedar atau tidak mengambil sikap pelbagai Tuhan. Ada Tuhan lain, atau dipanggil dengan istilah mudahnya apa? Meneruskan tradisi kesyirikan di tengah-tengah ketauhidan. Bertauhid tapi masih syirik. Dan ini merupakan benda yang benar sebab Allah ingatkan. Kalau tidak masa kalau Allah ingatkan. Lepas itu kita sebut itu apa? Tiga jenis Tuhan kan? Pertama, Allahu Ahad. Kemudian kata Allah, mereka ada isnain, Tuhan dua. Kemudian mereka ada Tuhan tiga. Yang dipanggil Trinity dalam Kristian. Akhir sekali, Tuhan yang tak terbilang. Allah sebut keempat-empat jenis dalam Quran. Allahu Ahad jelas. Memang itulah Tuhan yang disembah. Yang kedua, orang yang ada dua Tuhan. Yang ini antara yang paling ramai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala Allah لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. Surah An-Nahl. Allah kata, maka berfirmanlah Allah. Kata mak tafsir, dalam Quran ni semuanya firman Allah belaka. Tiba-tiba Allah sebut lagi wa qala Allah. Nak beritahu betapa seriusnya Allah dengan perkara ini. Dia merupakan satu taukid, kata setengah ulama tafsir. Satu penyungguhan daripada Allah bahawa ni aku nak beritahu sungguh ni. La tattakhizu ilahain isnain. Kamu jangan menyembah dua Tuhan. Kamu jangan sampai mentaati dua ilah. Jangan kamu sampai ada dua sistem. Jangan sampai kamu ada dua syariat, dua kepatuhan, dua ketaatan. Sebab kata Allah apa? Aku ni satu. Yang buat langit dan bumi ni aku. Di tapak mana pun kaki kamu letak, aku ada kat sana. Itu aku punya. Setiap jejak kita di muka bumi ni Allah punya.
Tak boleh kita bertuhan selain Allah di muka bumi sebab kita bumi nak kumunya. Walahu man fis samawati wal ard, walahu man fis samawati lahu. Baginya, miliknya langit dan kadang-kadang kita tak perasan dengan cara berlaku dua Tuhan kan. Contohlah, contoh antara kenyataan yang melambangkan kita ada dua Tuhan. Kami masih berjuang Islam. Cuma dari segi politik kamu ada approach lain. Perjuangan kami masih Islam. Cuma dari segi politik kami ada pendekatan lain. Maknanya apa? Allah tak cukup beri pengisian dalam bab politik. Politik nak apa? Siasah nak apa? Macam Allah tak beri maklumat tentang cara nak memimpin, mentadbir negara. Dan yang senada dengannya, yang biasa kita dengar apa dia? Masih lagi ingat frasa tu? Jangan campur agama dengan negara. Ini fahaman siapa? Yahudi Nasara. Apa kata di prinsip Yahudi Nasara? Beri pada Tuhan apa yang menjadi hak dia. Beri pada Caesar apa yang menjadi hak Caesar. Kan itu biasa dia. Ini fahaman sesat. Kita terjemah dalam bentuk jangan campur agama dengan. Kita ingatkan orang sesat cakap, rupanya orang yang mengaji pun cakap juga. Kita tak usahlah bincang pasal pahala dan dosa dalam politik. Lagi gila dah. Habis politik lah apa? Jadi kalau gitu orang nak merompak ke nak menyamun ke nak apa, jangan campur sebab ini urusan demo. Apabila kata kalau gitu kamu ada Tuhan. Di surau Tuhan kamu lain, di luar surau Tuhan lain, di pejabat Tuhan lain, di pasar Tuhan lain, di pasaran saham lagi lain. Berapa banyak Tuhan kamu ada ni? Masih takbir negara lain, masih takbir zakat lain Tuhan, masih insya-Allah akbar. Kata Syekh Saltud, dua pun Allah tak izin, ini kan pula lebih daripada dua. Yang paling kita ada je dua ialah memisahkan agama dengan dunia. Memisahkan masjid dengan pejabat. Seolah-olah yang kita janji dalam sembahyang ni tak ada hubungan dengan urusan pejabat, urusan negara, urusan muamalah, tak ada hubungan. Jadi kalau begitu, macam mana nak terjemah? Macam mana kita mentransform, ubah ihdinas siratal mustaqim itu? Nak translate ihdinas siratal mustaqim itu macam mana? Tentang kalau kita belajar pengurusan, ada 4 unsur penting pengurusan kan. Ni siapa-siapa yang buat master management tahu ni dia. PhD pengurusan, kau tak aktif game memang bangang pun. Ada 4 unsur besar pengurusan. Kata dia pakar pengurusan demo lah, pakar pengurusan demo. Dia kalau satu ni tak ada macam mana? Kalau tuan-tuan jawab soalan dalam pengurusan, huraikan prinsip-prinsip utama pengurusan. Dia 4, hurai 2. Macam, ada peluang dulu tak? Bila tang kita reti pula kan. Lepas tu masa periksa pakai prinsip ni. Dalam pejabat tak pakai macam. Masa periksa kita ikut prinsip pengurusan. Masa mengurus tak pakai. Apa jadi? Macam itulah kita kan. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lepas itu nak bawa ke mana? Ini Tuhan kata ni. Ini ayat Allah. Macam nak terjemah ayat Allah dalam kehidupan. Tapi dalam bab lain kita reti kan, macam mana nak ubah? Nak ubah apa? Nak ubah jagung, serai, daun 5 purut, lagi apa? Ayam, daging, jadi apa? Tuan-tuan selalu makan, tak tahu juga. Kau namanya 5 purut, ayam, daging, baru seorang bunyi. Tom yam lah kan. Boleh sebut bahan ni tahu. Transform jadi apa? Kan lain beza, kan beza lain. Macam mana ya? 5 purut, putik jagung, ayam, perasa, tiba-tiba dia boleh daun-daun ni. Tup, tahu tup-tup. Orang Perak tahu tup-tup. Tiba-tiba jadi apa? Tom yam pula. Nama lain. Mana pergi 5 purut? Mana pergi putik jagung? Daging ayam mana pergi? Tuan-tuan minta tak? Minta saya campurkan 5 purut, campur. Orang Kedah kata apa? Orang Kedah kata apa kau? Tukang masak kata apa? Dia ni keturunan mana kau? Tak pernah makan tom yam ni. Sebut satu perkataan dia. Tom yam satu. Cuba ditanya. Tom yam apa je? Tom yam campur. Tom yam sotong itu je. Selebihnya dia tahu apa isi dalam. Kita ihdinas siratal mustaqim. Tak tahu apa isi dia. Tak tahu nak translate ihdinas siratal mustaqim dalam kehidupan kita. Hari-hari baca. The failure to translate is indeed a very serious illness. Kalau penyakit nama dia very serious illness. Sebab tak pernah terima. Tentang kalau orang tak boleh terjemah nikah, susah kan? Lepas nikah tak hati terjemah nikah macam mana? Macam lepas nikah nak buat apa? Lepas nikah dah kau nikah pasal apa? Dah ayah suruh nikah, ayah nak cucu, tapi aku tak tahu lepas nikah nak buat apa. Punya sengal. Ada tak orang sengal macam tu? Ada? Lepas ucap ihdinas siratal mustaqim nak buat apa? Lepas kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nak buat apa? Kamu ya Allah, kamu yang kami sembah, kamu yang kami tak tolong. Lepas tu nak buat apa? Nak translate dalam apa? Kehidupan sebagai seorang insan, suami, isteri, anak, sampai kepada negara. Rupa-rupanya tanpa sedar Allah ingatkan kita, jangan kamu ada tu amat apa? Di sini kamu dengar cakap aku, tempat lain kamu dengar cakap orang lain. Ini cukup banyak. Hari ini saya dengar banyak statement dah gitu dah. Banyak statement dah keluar dah macam tu kan. Kami tetap memperjuangkan Islam. Cuma di bab ni kami ambil ni. Ini bukan fikrah Islam. Sekalian bila mengulas mengenai fikrah Islam ini, para ulama fikrah dipetik oleh Al-Imam Ibn Al-Asqalani. Di mana mulanya fikrah Islam? Di manakah titik mula, titik tolak pemikiran Islam? Ketika mentafsirkan ayat dalam surah Al-Imran yang biasa kita baca, akhirnya kita menyembah Allah, tapi akal kita menyembah hawa nafsu. Sebiji macam yang disebut dalam sebuah hadis. Apa Nabi kata? Antara sebab yang akan melayakkan kamu ke syurga apa dia? Tolong renung-renungkan ni dalam kepala. Allah tansawur ra'sa wa ma hawa. Ingat kata Nabi kepala kamu dan kamu isi apa kepala ni. Sahabat sekalian, kita kena menginsafi bahawa kita semua tahu dah kan? Semua tahu dah Islam ni lengkap. Bila lengkap maknanya apa? Ada tak orang waras mencari yang tak lengkap? Ada tak mana-mana insan rasional yang mencari yang tak lengkap? Ada. Kita baca ayat tu, ulama dah
tafsir ayat tu dah beritahu, Nabi pun dah beritahu. Hari ini dah lama dah sempurna, bukan baru seminggu dua ni. Jadi kalau kita faham bahasa akidah, sebab kita nak ada akidah, kita takkan ambil kecuali yang ni. Sebab ni yang kata sempurna itu bukan orang, tapi Allah yang mengesahkan kesempurnaan itu ialah Allah sendiri. Kalau yang sahkan tu mufti lain. Sebab mufti dia kadang-kadang dia okey, kadang-kadang dia tak okey. Yang ni haram, dulu halal lah, dia gitu kan. Dia tak apa nak dipakai, kadang-kadang dia pun sengit juga kan. Ada masa yang buat ni haram, tapi bila orang buat dulu halal, dia gitu kan. Jadi halal haram ni bertukar tak lama. Tuan-tuan faham ni? Macam tak faham. Kita bimbang kita ada dua Tuhan. Tuhan sekalian, is very delicate. Akidah ni cukup halus. Dia cukup sikit aja Allah kata habis. Betul lah kata aku tak izinkan kamu ada sebut mana-mana yang lain. Tuan-tuan sekalian, bila kita tersebut depan mem kita kan. Comel juga joyah tadi. Apa bang? Kayak gitu. Allah kata lebih cemburu daripada itu lagi. Allah lebih cemburu daripada itu lagi. Kita baru sebut je. Saya baca surat khabar kan. Cantik juga jenab tadi. Apa bang? Oh. Kebetulan dia ada dekat kita kan. Apa bang? Jenab mana? Oh, jenab mana? Laju je. Tapi Allah kata apa? Allah kata apa itu? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ. Allah kata aku yang cipta manusia dan aku lebih dekat dengan dia daripada urat tengkuk dia. Tentu kalau isteri kita di belakang kita cakap macam tu, macam mana? Agak-agak dah macam mana? Dah ada orang lain. Dah tak kenal saya dah. Kan gitu jawab dia. Kalau kita dengan Allah pula, Allah kata aku lebih dekat dengan kamu daripada orang murid kamu sendiri. Boleh kita pergi kona agak lain. Macam Allah tak dengar. Ini yang berlaku sekarang. Punya tak faham kan. Sian. Kita mengaku Islam sempurna, kita mengaku Islam tak cacat, tiba-tiba meninggalkan yang sempurna pergi pada yang cacat. Hanya orang cacat yang meninggalkan Islam. Sebab tak mungkin orang sempurna akan meninggalkan yang sempurna. Sebab itu Allah sebut pertama soal menduakan Tuhan yang cukup banyak. Ini paling banyak bahkan. Di pejabat ke mana kita akan dapat lihat. Contoh apa dia? Luluskan tender. Patut dapat si A, tukar C dapat. A tak dapat sebab ada arahan atasan. Siapa tu? Yang benar yang ni, yang arah salah ke benar? Masa itu siapa Tuhan? Tuhan kata apa? Ini cukup banyak berlaku. Masa itu Tuhan kita berkali Allah, kita tak heran Allah suruh apa? Allah suruh apa? I'dilu. Berlaku adillah kamu, kata Allah. Satu. Itulah kata apa? Allah kata inna Allah telah memerintahkan kamu apa? Amanat. Allah telah memerintahkan kamu menggunakan amanah. Amanah kita apa? Mesyuarat untuk pilih syarikat yang layak. Dah pilih, dapat telefon kona. Tuhan kita apa? Masa inilah Tuhan kita berubah daripada Allah kepada orang. Sebab dengar cakap orang, tinggalkan perintah Allah. Berapa ramai buat kerja. Sudah baru dalam konteks itu je. Belum konteks lain. Muslim sebab sekalian, berapa ramai yang begini. Yang Trinity jelas, itu puak Kristian punya. Yang banyak daripada itu Allah sebut dalam surah An-Nisa. Ini secara umum Allah buat burung. Akhirnya kata Allah apa dia?
Apa saja. Apa saja. Yang kamu seru, yang kamu dewa-dewakan, yang kamu agung-agungkan, yang kamu junjung-junjung, angkat-angkat. Selain daripada Allah. Itu namanya berhala. Berhala maknanya apa? Bila berhala maknanya apa? Daripada Allah ke berhala maknanya apa? Betulkah Tuhan tak? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. إن يدعون, apa saja yang kamu seru, yang kamu besar-besarkan, yang kamu dewa-dewakan, yang kamu junjung-junjung. Min dunihi, min duhi Allah, selain daripada Allah. Apa yang kita serukan? Tak kira sama ada seru tak asabiah ke, nasionalisme ke, ism ke, bila kamu seru dia, kamu junjung dia, selain daripada dia, Allah, illa inasa. Semua itu berhala belaka. Berhala belaka. Al-inasa maknanya apa? Berhala. Inasa maknanya perempuan. Sebab apa perempuan sebut? Sebab nama-nama berhala dulu artinya perempuan belaka. Sebab itu Allah kata inasa, nak merujuk kepada berhala mereka. Berhala mereka, nama-nama mereka apa? Perempuan belaka. Manat, Lata, Salwa, Uzza. Ini nama perempuan. Jadi Allah kata apa saja yang kamu seru, yang kamu dakwa-dakwikan selain Allah, semua itu kata Allah berhala belaka. Dan dengan menyerunya, membesarkannya, menyokongnya, kamu tak lain bersama syaitan yang derhaka pada Allah. Berapa ramai tak sedar ni, hancur luluh ibadah kita. Ini beza mengaji dengan tak mengaji. Itu je. Sebab itu bila disebut oleh pengarang mengenai kepelbagaian ilah ini, dia merujuk kepada perbuatan manusia yang tak habis-habis mencari Tuhan lain. Bila sesak, mereka lupa Allah. Mereka lupa perintah Allah. Sebab itu, kalau kita ni ada otak Muslim, pemikiran Muslim, dia takkan keluar daripada ruang lingkup ketauhidan. Kita berfikir macam orang Islam fikir. Yang bentuk otak kita Islam. Bukan otak dia bentuk Islam, Islam bentuk otak. Sampai kita fikir itu cara Islam, bukan kita memikirkan untuk Islam. Islam yang masuk sini. Beza tak? Ada beza tak agak? Antara yang membentuk dengan yang dibentuk. Yang diadun, yang mengadun. Kata ulama fikrah, dipetik oleh Imam Al-Asqalani. Kata mereka, fikrat, pemikiran kita ni apa dia? Pertamanya pembentuk dia apa? Dia kata, al-fikratu fi ayatillah. Yang bentuk fikiran Islam adalah ayat-ayat Tuhan dia. Yang mencorakkan pemikiran adalah ayat Allah. Dia bercakap dengan ayat Allah yang dibawa. Dia tak bercakap pakai otak dia. Dia bercakap dengan otak yang dibentuk oleh ayat-ayat Allah. Natijahnya apa? Yatawalladu min at-tauhid wal yaqin. Sebab itu mereka bertambah besar ketauhidan mereka dan bertambah pula keyakinan mereka. Hebat tauhidnya pada Allah. Hebat keyakinannya pada Allah. Sebab dia tengok ayat Allah. Contohlah untuk kita faham sikit kan. 2 minggu lepas
2 minggu lepas kabarnya kata riwayat ni kan, ikan melompat atas jeti di Manjung. Dah terbaca tak kisah ni? Sambil kutip ikan, ada yang teringat peristiwa 2004. Peristiwa pra-tsunami. Ikan naik ke darat dalam jumlah yang banyak. Sampai nelayan pun penin. Sebagaimana diceritakan sendiri oleh mereka yang kami temui di kota Kuala Muda. Selama dekat sebulan, hampir 3 minggu lah itu, mereka lazimnya untuk dapat ikan sebanyak itu kena pergi sekurang-kurangnya 5, 6, 7 kilometer ke laut. Menjelang tsunami, 1 kilometer je dah tak larat nak angkat ikan. Selama beberapa minggu dia kata pendapatan nelayan sehari ada yang bercecah sampai 1,000. Yang rajin patah balik kan. Ingat tak ada apa-apa. Selepas tu zoom, laut surut sampai 2 kilometer. Tak tahu lagi musim apa agaknya, tak pernah pula 2 kilometer ni, musim apa ni. Lepas 2 minggu baru datang golongan ombak tsunami. Rapat. Berapa kelajuan? Perasaan peringkat 870 km sejam. Pada arah lain 850 km sejam. Tuan-tuan, kalau dari Manjung ke Shah Alam ni berapa jam agak? ...20 minit. Manjung kemari saya rasa sekitar 250 km. Kalau sejam 850 km sampai Shah Alam, jam. Sempat kira anak ayam lagi. Sempat ngubah motor lagi. Tak ada dah. Sekarang orang Manjung tengah merhatikan paras. Saya kata kat orang, entah jangan ingat Allah ni macam kita. Yang dulu surut, yang ni belum tentu surut. Tak payah surut pun benda tu boleh. Jangan baca sifat Allah ni yang sama, cuma itu peringatan. Dan mengapa bila kita teringat azab tu, kita kait dengan apa yang berlaku sekarang? Mengapa kita reti pula kaitkan? Macam ni lah dulu masa tsunami. Mengapa kita nampak kaitan tsunami? Bila Allah sebut dalam Quran, berapa banyak kerajaan yang aku runtuhkan kerana menghina Rasul aku. Yang tu tak ambil hati pula. Ikan melompat, nampak 204. Bila Allah lipat kerajaan lalu. Kenapa? Walakin kazzabu fa ahaznahum bima kanu yaksibun. Kamu tak habis melustakan ayat-ayat aku, meremehkan titah perintah aku, mereka aku gulung, kata Allah. Macam mana kita tak ingat sekali Allah sebut dalam Quran, wa ja'alnahum salafan wa masala lil akhirin. Sedangkan mereka kena aku jadikan sebagai contoh teladan untuk kamu. Jangan ulang. Don't ever repeat the very same mistake. Tapi apa yang berlaku itu yang kita buat sekarang. Kita banyakkan Tuhan, tak dengar cakap Tuhan. Teringat kita azab Allah. Tapi azab Allah dalam Quran, Masya Allah. Allah sebut, kalau bab kerajaan Allah sebut apa? 2 jenis pemimpin. Satu yang bawa ke neraka, satu yang memimpin dengan hidayah. Surah yang baca tiap-tiap pagi jemaat itulah. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Tiap-tiap hari jemaat baca. Wa ja'alnahum, aku negerahi mereka, aku gunakan mereka apa? A'immatan, kepimpinan. Yahdi,
Pemimpin yang memimpin dengan hidayah Allah. Ketika mana mereka meyakini ayat-ayat kami, ayat-ayat, kita yakin dengan ayat Allah. Kalau kita yakin dengan ayat Allah, mengapa tak naik pemimpin yang bawa hidayah? Maknanya apa? Boleh faham tak? Bila tak ada pemimpin yang memimpin sekarang ini, maknanya siapa yang pilih? Kita seperti menolak tawaran dipimpin oleh pimpinan yang beroleh hidayah. Kita macam tak yakin nak menaikkan mereka yang membawa hidayah Allah. Aku menawarkan kata Allah, tapi kamu tak yakin dengan ayat aku. Sebaliknya, Allah sebut juga, waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar. Ada pula antara mereka jadikan pemimpin yang bawa mereka ke neraka. Sebab sekalian, ini akibat bila kita memperbanyakkan Tuhan. Allah kata pakai aku sahaja. Sebab itu Allah kata innama ilahu wahid. Aku ni satu. Bumi bumi yang satu ni aku punya. Langit yang satu ni aku punya. Kamu nak pijak mana? Sama ada kamu pijak surau, kamu pijak masjid, kamu pijak musalla, kamu pijak Mekah, kamu pijak Madinah, kamu pijak laut, semua ni aku punya, kata Allah. Dan jangan kamu buat kerja atas muka bumi kecuali kamu sedang menyembah aku, sedang mentaati aku. Maknanya apa? Syariat dia. Kita ke sungai ikut syariat apa dia? Kau tangkap ikan sungai apa dia? Jangan pergi racun sungai. Nak cepat kaya, buh dah apa ni? Akau tubuh lebih sikit, titik lebih banyak sikit, tabur ke ujung sungai, kutip di hilir sungai. Tambat lagi, bom, senang, habis. Cara itu macam mana? Kan kita baca semua kisah ni kan. Itu siapa Tuhan ni? Bom ikan dalam sungai. Berlempangan ikan kecil, besar, tua, muda kan. Ini Tuhan mana? Begitulah yang lain juga. Tuhan kata apa? Jangan dusta. Kita pula dah jadi kelaziman berdusta ni kan. Sekejap begini, sekejap begini, sampai tak tahu siapa cakap betul sekarang ni. Saya pelik bila memikirkan pemimpin yang berbahasa begini kan. Satu orang kata cerita ni cerita rekaan. Satu orang kata ini cerita benar. Mana satu benar ni? Bab nak jatuhkan kerajaan gitu kan. Kata seorang ini cerita rekaan. Seorang dia kata ini cerita benar. Siapa yang benar? Yang bercakap pemimpin belaka. Salah seorang mesti tuan-tuan, kalau imam kata ini A, Nazir kata ini A, mesti salah seorang. Allah kata apa? Wa qulu qawlan sadida. Berkata dengan benda yang jelas, benda yang mantap. Ni kita sekejap gini, sekejap gini, sekejap benda ni A, sekejap B, sekejap dia ikan bilis, sekejap ikan baung, sekejap ikan patin. Mana satu ni? Mana satu betul? Siapa Tuhan kita masa ni? Sebab itu kata di Allah sendiri, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Maknanya sifat apa dia? Maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Mana? Sifat Allah yang hebat itu dah bertukar. Agung Allah dah bertukar rendah. Maknanya apa? Kita tukar sifat Allah. Sebab itu kita maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Maknanya apa? Seolah Allah ni tak lengkap, Allah ni tak betul, Allah tak sempurna. Suci Allah daripada sifat yang mereka sifatkan itu. Kita bukan tolak, cuma kita rasa gitu kan.
Boleh faham? Seolah-olah apa? Dengan Allah boleh main rasa-rasa. Tentang masa nikah tu rasa-rasa tak? Rasa-rasa nak nikah, rasa-rasa tak nak gitu. Sebab itu akad. Itu akad. Akad boleh rasa-rasa ke? Nak nikah tak ni? Tak tahu Datuk Imam rasa-rasa nak nikah, rasa tak nak. Ada orang macam tu. Itu akad. Akad nikah. Ini akad ketuhanan. Seolah-olah kita boleh rasa-rasa nak sembah Allah, rasa-rasa, boleh rasa-rasa ke? Pada pendapat saya, pendapat ke akidah ni. Allahu Akbar. Akhirnya beliau menamatkan subjek ini dengan mengingatkan kita balik dengan apa? Perintah Allah kepada ahli kitab yang disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Dan oleh kerana perintah dalam Quran, ia sebenarnya juga tertuju kepada semua umat yang bertauhid kepada Allah. Apa dia? Siapa pun kita, di mana pun kita, tak usah sembang lah, tak usah sembang lah kita banjur ke, kita kalazan ke apa, kalau selama kita dah syahadah, kena ambil sikap ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dha arbaban min dunillah. Ini sikap untuk mengelakkan daripada terjerumus ke dalam kepelbagaian Tuhan. Katakan Muhammad, kata Allah SWT, wahai kitab. Ulama tafsir sebab apa? Ahli kitab merujuk juga kira pada kita, sebab kita pun dapat kitab. Cuma khusus untuk ahli kitab, umumnya untuk semua yang diberi kitab adalah termasuklah kita. Kitab kita Quran. Semua baca kitab, semua kita baca kitab. Orang pekan baca, kan? Orang pekan. Bukan pekan ni, pekan Pahang. Orang pekan baca, orang Melaka baca, orang Pulau Melaka baca, orang Rusila baca. Semua baca kitab Melaka. Jadi mari kita dalam kitab ni, mari kita ikut kitab yang kita baca sama-sama ni. Semua kita baca kitab yang sama, dapat perintah dari Tuhan yang sama, dapat arahan daripada Allah yang sama. Dah mengapa natijah tak sama? Mengapa natijah tak sama? Perintah haram, ada yang haramkan, ada yang halalkan. Kitab yang sama. Marilah kita kepada kalimat yang diketetapan, yang tidak ada persisian antara kami dan kamu. Sama ada kita ni belah utara ke belah selatan ke, bila baca kitab, bertemu kita kitab, tak mungkin kita berbeza. Boleh tak kata, Quran utara lain lah, boleh. Quran kami di Kedah lain. Quran Kuala Lumpur kata, innamal hamru wal maisir wa ansabu rijsun min amali syaitan. Dekat sana min amalil mukmin, boleh gitu. Boleh tak? Sebab di Shah Alam halal, sana tu macam mana? Kitab sama, tapi kitab tak berubah. Mengapa bila sampai berkeamalan kita sama? Sepatutnya kata di Allah dalam ayat dia, mari kita baca sama-sama. Siapa betul? Sepatutnya gitu kan? Sepatutnya gitu. Dan kita patut ikut yang, contoh kalau kita jalan hutan, kan? Dia ada kompas, kita ada kompas. Utara belah mana? Seorang kata sana, seorang kata sini. Bawa kompas, aku ada kompas, kompas aku salah kok. Bawa kompas kau. Kompas sama-sama brand Siko belaka kan. Baru beli nak masuk hutan tu. Agak-agak bila letak kompas tu, ada tak kompas yang utara tunjuk selatan ada? Letak Quran beli dekat Kedah, Quran beli dekat Kelantan, Quran beli dekat Johor, beli dekat Shah Alam, berjumpa dekat Masjid Negeri Shah Alam. Agak-agak bila kita buka muka surat 13, sama tak ayat dia? Mengapa ada yang tolak, ada yang terima? Maknanya apa? Ada orang yang dua Tuhan.
Mesti ada orang yang dua Tuhan. Sebab kalau satu Tuhan, mengapa tolak? Pada saat Allah kata terima, ada yang tolak, maknanya apa? Salah satu pakai dua Tuhan. Muslim sebab sikit. Azaz. InsyaAllah kita berhenti. InsyaAllah kita habiskan bab pelbagaian Tuhan ini. Muslimin muslimat sekalian, tolong berhati-hatilah. Sebab implikasi dua Tuhan ni syirik. Bila syirik, haram syurga. Kena ingat. Entah pergi cerita dan entah mengaji mana pun. Bila entah syirik aja, haramlah syurga. Tak bawa lah modal banyak mana pun. Lepas tu di akhirat besok, bila kita menghadap Allah, semua ibadah kita bawa. Allah kata nanti. Kamu aja tak cukup. Di akhirat besok kata Nabi apa tu? Tujuhlah amal yaumal qiyamah. Amal-amal kita besok akan datang dari kiamat, nak tolong kita, nak syafaatkan kita. Yang pertama datang sembahyang. Sembahyang kata, Ya Rab, ana salah. Allah kata, innaka khair. Kamu aja memang baik, tapi kamu aja tak cukup. Maknanya apa? Ada benda yang nak mencukupkannya. Ha? Dia kata kau tak faham menteruk lah. Bertuah budak tu. Sahabat-sahabat sekalian, meskipun kita rasa seronok di rumah Allah ini, tapi ingat, hati kita belum tentu lagi selamat. Bila kita tak mentaati Allah dengan cara pertama ilmu, yang kedua penuh dengan keikhlasan. Sebab itu sama ada sedar atau tidak, kadang-kadang syaitan tak akan melupakan kita sesaat. Ingat, dia akan telingkan kita. Dan ramai orang tak tahu putar balik syaitan. Sebab beritan dia cukup canggih, sampai kita tak rasa itu setan. Kita rasa macam okey. Akhirnya kita rasa apa? Oh, ini pendapat yang hebat. Syaitan kata, iyalah aku punya mesti hebat kan? Ingat tak peristiwa Darun Nadwah? Kita buang Muhammad jauh-jauh. Syaitan kata, kalau kamu buang, dia akan kumpul orang lain pula. Oh, syaitan kata kan? Yang cakap tu syaitan, yang merupai seorang orang tua. Datang lagi dia kan, kita penjara dia. Syaitan kata, korang ni bodoh betul lah, tak faham-faham kan? Penjara pengikut dia kan? Betul juga kan? Akhirnya kuranglah idea paling hebat, kita bunuh Muhammad. Syaitan diam, nak tengok idea lanjut. Macam mana caranya? Tanya ketua kaum lain. Kita ambil setiap kafilah 10 orang. Kafilah besar kan? Tak silap segitu kan? 40 pemuda yang tak mungkinkan Bani Hashim menuntut balas. Syaitan kata, ni cadangan paling baik. Tu kan. Macam tu lah kita kan? Kadang-kadang kita tak sedar, kita heluk berada tempat baik, kita tinggal ke tempat baik. Tuan-tuan sekalian, kita macam dah lupa apa ukuran kemenangan Islam. Islam menang sebab kursi ke? Sebab jawatan ke? Sampai kita nak mencari harapan baru, ada harapan baru ke? Ni tak ada kena-mengena siapa-siapa ni. Nak cerita tuan-tuan sekalian, dalam Islam ni harapan kita ada apa? Apakah harapan seorang Islam? Apa sebut dalam Quran? Ulaika yarjuna rahmatallah
Mereka mencari rahmat Allah. Yang lain beriman, yang mereka cari ialah rahmat Allah. Ayat yang sebab mana? Ulaika sayarhamuhumullah. Allah guna perkataan yarham. Mereka mencari rahmat Allah. Mereka tak kisah jawatan, tapi yang penting apa dia? Peranan. Sebab tu Allah sebut dalam ayat ni apa dia? Allah sebut peranan, bukan jawatan. Allah sebut our role. Bukannya kamu di jawatan mana, bukan. Baca balik surah Taubah ni kan. Apa Allah kata? Wal mu'minuna wal mu'minat. Orang beriman laki-laki, beriman perempuan. Ba'duhum awliya'u ba'd. Mereka saling tolong menolong, kuat menguatkan. Yang ada jawatan, cara ada jawatan. Yang tak ada jawatan, cara tak ada jawatan. Tapi ada peranan. Apa peranan dia? Panjat pokok, gantung bendera. Kecil keperanan tu. Bergantung pada hati dia. Bila dia ikhlas, dia lebih hebat daripada Tuan Presiden tu. Dia hanya gantung, ya Allah, ini yang aku mampu, ya Allah, untuk melaksanakan ba'duhum awliya'u ba'd. Ini yang aku mampu, ya Allah. Apa nak buat? Bawa sikar, gantung bendera, pusing lorong. Ini yang aku mampu, ya Allah. Ikat radio kat belakang, pasang kaset. Ini yang aku mampu, ya Allah. Pusing taman. Dan sekalian, Allah tak lihat yang lain. Allah kata, kamu buat apa? Betul Allah kata, wa qul i'malu fasayarallah. Buatlah apa pun, Allah akan tengok. Sahabat sekalian, yang wajib kita cari ni apa? Seolah-olah yang wajib sekarang apa? Yang wajib sekarang apa? Dia wajib apa ni? Wajib syar'i ke? Wajib akli ke wajib nafsi ke? Kita nak pastikan kita grab Putrajaya. Ni gila punya kerja. Apa Allah kata pada mukmin? Mukmin. Tuan-tuan sekalian, kita ingat ya, harga diri kita, image kita depan Allah adalah kemukminan kita. Dunia ni kita perintah tak jadi mukmin tak ada mana. Kita ingat tu. Apa Allah sebut? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Redha Allah, redha Rasul lah yang berhak, yang wajib kamu cari. Kalau kamu ni benar-benar beriman, benar-benar mukmin. Tapi kalau kita tinggalkan yang mukmin, kita ke mana? Ke mana kita? Apa Nabi sebut bercakap pasal redha Allah? Apa Nabi kata? Inna Allah yarda lakum salasa wa yakrihu lakum salasa. Allah redha kamu dengan 3 perkara, Allah benci kamu dengan 3 perkara. Hadis Muslim. Agak-agak kita masuk Allah redha ke benci. Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Tuhan, jangan jadikan 2-3. Sembah Allah dan jangan kamu syirik Allah dengan sesuatu apa pun. Allah tak ada duanya. Alhamdulillah kita menyembah Allah yang esa. Yang kedua, wala ta'tasimu bihablillah. Dan jangan kamu bercerai-berai daripada tali Allah. Wa an ta'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Pegang tali Allah, pegang tali Allah dan jangan bercerai-berai. Ulama hadis kata apa? Ulama hadis kata tali Allah apa dia? Jama'atul muslimin. Tali mana apa? Jamaah. Mana kaitnya?
Allah sebut surah Al-Imran yang dibaca setiap Jumaat dah. Allah kata apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'a, wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah secara berjamaah. Allah sebut jamaah. Kata ulama hadis, tali dalam hadis ini pada jamaah. Dan jangan kau berpisah dengannya. Jangan berpisah. Kita pula declare kita pisah. Wala'iyyazubillah. Allahu Akbar. Saya ringkas. Dan akhir sekali kata Nabi, wa antu nasihu mallahullah amrakum. Tolong beri nasihat pemimpin kamu. Pemimpin yang menyeleweng daripada Allah, kena beritahu dia balik pada Allah. Tapi yang dah memang nak melaksanakan hukum Allah, pasal apa kita tinggalkan? Yang menyeleweng tak tegur. Kita sedang cuba untuk membetulkan masyarakat yang namanya Muslim ini kan, supaya mereka faham bahawa yang paling besar ialah melaksanakan tugas ini. Pemimpin yang tak betul tegur. Cuma ada setengah boleh tegur. Boleh tegur itu masalah pula kan. Mujurlah sahabat-sahabat dulu tak macam orang sekarang kan. Kalau kamu dapati aku salah, betulkan aku. Umar, aku akan luruskan kamu dengan pedang aku ni. Umar tak kata tangkap dia, kau ngajar betul, bab malu company ya. Apa kata Umar? Alhamdulillah, masih ada umat Muhammad yang menegak nak meluruskan pimpin dengan pedang. Itu Umar dengan Abu Bakar dengan Umar pula. Bila Abu Bakar tersilap kan, tersilap ambil barang. Kata dia Umar, Abu Bakar ini suhtu ni neraka ni, ini neraka ni. Umar pesan kat Abu Bakar, ni neraka Abu Bakar. Mujur Abu Bakar tak pecat Umar. Kalau tidak, tak ada khalifah kedua kita kan. Punya hebatnya Abu Bakar tengok apa potensi Umar. Lepas dia nak wafat je, tolong ambil Umar pengganti aku. Kalau kita buang dia. Abu Bakar melihat potensi Umar sebagai insan yang menyelaksanakan kebenaran. Walaupun dengan ketua dia, Abu Bakar yang kamu ambil ni neraka. Tuan-tuan sekalian, kita ada sahabat mana hari ini? Sahabat mana yang ingatkan kita, Syekh? Neraka. Syekh Nabi kata neraka, Syekh. Kita nak pakai lagi hujah akal. Kita pakai lagi hujah akal kita. Kami tak keluar mana pun, kami tak apa pun, tak murtad pun. Oh, la ilaha illallah. Betul tak murtad, tapi apa Nabi kata? Hadis Bukhari Muslim. Mana-mana orang yang meninggalkan jamaah bisyibrin, mata maitatan jahiliyah. Nabi tak sebut murtad, tapi Nabi kata apa? Kalau dia mati dalam keadaan meninggalkan jamaah, dia mati jahiliyah. Itu Bukhari Muslim je. Ada lagi orang hadis lebih hebat daripada itu ke? Dia tak murtad, tapi Nabi kata apa? Matatan jahiliyah. Maknanya apa? Kamu tak murtad, tapi lebih teruk dan murtad. Sebab apa? Kamu jahiliyah teruk. Seolah jahiliyah apa? Jahiliyah tak pernah masuk. Faham tak? Murtad sempat juga rasa Islam. Jahiliyah tajam punya Nabi punya bahasa kan. Tapi ada orang mengaji pandai, bengang tak habis-habis. Punya tajamnya Nabi tegur dia katakan, tajam tu. Hadis yang dikut oleh Syekhul Azhar ketika mengingatkan seluruh ulama dunia yang bersidang di Azhar. Aku nak pesan kepada kamu semua yang nak akan balik ke negeri masing-masing. Hadis Nabi yang ringkas ni, tapi ingat, kita akan meluncur ke zaman jahiliyah. Apa dia? Man mata wa laysa fi unuqihi bai'atun mata maitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati sedangkan di lehernya belum lagi diikat dengan bai'ah kepada jamaah Islam,
Kalau dia mati, Nabi kata dia mati jahiliah. Ini bukan cerita ringan. Yang kata Nabi, yang sampaikan ulama, bukan tepi jalan, bukan Ustaz Iktisam. Yang saya faham lah, orang tu Iktisam ni tak betul. Bukan gitu nak cerita apa dia. Kita biasa merujuk apa, nak maklumat daripada siapa yang paling berotoriti. Habis kita kalau Syekh Al-Azhar cakap tak ada otoriti. Dia siapa? Boleh cakap macam tu. Itu namanya biadab. Batu kata Hasan Basri, sesiapa yang ada ilmu tak ada adab, ilmunya tak dipakai. Ingat tak? Man la adabalah la ilmalah. Siapa tak beradab, dia tak ada ilmu. Itu kata Hasan Basri. Bukan Hasan Ali, jangan tak silap dengar. Dia kalau Hasan Basri pun tak pakai semua, tak tahu, susah kita hidup macam tu kan. Sahabat sekalian, ingatlah kita akan mati. Kadang-kadang rasa kisah sebab apa? Kita dah hujung usia belaka. Dan di sekitar surah Iktisam ni agaknya berapa ramai yang mati tahun ni usia 100 tahun ada. Yang ada 67, 37 ada. Tidakkah ada keinsafan pada kita? Dah melepasi, dah menghampiri usia Nabi dah kita ni kan? Tak terasa ke dekat dah nak jumpa Allah? Dekat dah saat nak bertemu Allah? Tak terasa ke? Tentang kita bukan nak marah sebab kita kenal. Saya sendiri pernah suruh 23 pagi dekat Shah Alam ni, rumah Abang Mat tu. Sebab tu rasa kesian, rasa mengapalah di hujung usia ni, mengapa di hujung ini kita beralih. Sedih je sebab kita bersama. Sebab kita ada nas. Apa nas demo kita tak tahu. Nas demo apa kita tak tahu. Sering bersama dengan Brother Halid Samad. Kesana kemari forum ceramah. Jadi kita rasa Allah Akbar. Mengapa jadi macam tu? Sebab kita imbang takut ada lintasan ni. Lintasan yang menyebabkan kita akhirnya apa? Tersalah buat keputusan. Kalau tersalah tak apa. Tolong reverse. Sebab salah ni ubat paling besar ialah taubat. Ibn Abbas kata, azab akan turun dengan dosa. Dan dosa hanya dapat dibersihkan dengan taubat. Dan tak payahlah kita rasa malu untuk kembali pada Allah. Jadi marilah sama-sama kita doa rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang kita yakin barangkali mereka tersilap langkah, barangkali membawa hati. Tapi kita nak pesankan bahawa hati paling baik, hati yang kata Allah apa? Hati yang menghadap Allah dengan apa? Ingat tak ayat Allah itu surah Syuara? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Itu modal paling besar. Bukan yang kita diusir. Hebat macam mana pun kita kalau balik dengan hati tak bersih ni, Masya Allah Akbar. Tolong jaga keselamatan diri kita selepas ni. Sebab bila kita kembali kepada Allah, kita kembali secara abadi. Bukan lagi sementara. Jadi marilah sama-sama kita mengusahakan kebenaran ni, berada di atasnya sampai ke akhir hayat kita. Dan kita mohon agar Allah membalikkan semula hati rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang telah lama bersama dengan jamaah, untuk kekal semula dalam jamaah sebagai landasan untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Tangguh tasbih kafarah surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.